Baik, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Sabah mula menggusarkan usahawan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ini kerana PKPB dilaksanakan ketika sektor berkenaan baru saja mula bangkit selepas teruk terkesan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Dan persoalannya di sini, apa nasib PKS sepanjang tempoh PKPB dilaksanakan? Dan bersedia secara langsung melalui Skype untuk mengulas isu ini adalah Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia, GMB, Agil Faizal Ahmad Fadil. Assalamualaikum, Agil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Agil, kita lihat sejak PKPP dilaksanakan pada Ogos sehinggalah yang terbaru PKPB bersyarat dilaksanakan semula ini. Apa survival ataupun peluang kepada SME ini untuk mereka terus hidup? Ya, kita tak sangka dalam masa 6 bulan kita terpaksa balik ke PKP dan ini bersyarat. Jika hakim ingat masa PKPB antara sekatan perniagaan yang tak boleh dilakukan adalah aktiviti rekreasi, perniagaan seperti event, seperti konsert, seperti majlis perkahwinan, resepsi perkahwinan dan sebagainya. Dan saya masih ingat lagi ketika 3 bulan lepas masa PKPB berlangsung, ini adalah antara SME yang tenat, yang sangat mengharapkan bantuan kerajaan, yang merasakan mereka dah tidak ada jalan keluar. Sebab ketika itu sudah 4 bulan mereka tidak boleh berjalankan perniagaan. Dan sekarang selepas 2 bulan baru boleh buka, baru terima booking, baru nak plan buat event, terjadi balik semula. Dan ini memang adalah satu situasi yang amat membincangkan. Tapi saya juga nak kongsikan itu satu angle. Satu angle lagi ialah kita tengok sekolah ditutup, institusi pendidikan semua ditutup. Jadi ada rantaian yang di situ. Kalau sekolah kita tengok bas dah tak ambil anak hantar pergi sekolah. Lepas tu kantin dah tak ada buka untuk beli belanjaan. Lepas tu kedai-kedai di tepi sekolah tak boleh buka. Dan ini secara tidak langsung akan mengurangkan peluang untuk mereka berniaga, untuk jual. Punca pendapatan selama 2 minggu ni, dan insya-Allah kita biarlah, kalau kita rasa biarlah kita boleh flatten the curve within this 2 weeks, tapi kalaulah ia berlanjutan dan ini adalah orang-orang ataupun syarikat-syarikat yang akan terus tertekan kerana keadaan PKPB ini. Okey, Agil, kita tahu usahawan muda ini secara umumnya usahawan itu sendiri adalah golongan yang kreatif, innovator, mencipta ataupun bersifat destruktif dan boleh membuat satu perubahan. Dan apa pada pandangan Agil yang boleh dilakukan oleh SME ini ataupun IKS ini dalam mereka mendepani perubahan ini? Ini perubahan yang kita tidak boleh elak, tapi kita perlu mengadaptasi kepada perubahan ini. Betul. Ketika kita nak mengadaptasi kepada perubahan ini, pada yang sama kita still masih lagi ditekan oleh virus ini. Jadi walaupun kita nak bergerak masih tidak boleh. Pergerakan adalah amat terhad. Dan kita lihat ketika itu bila pakej bencana diumumkan, Perdana Menteri sendiri mengumumkan bahawa kita perlu go digital because itu adalah new normal. Dan saya ingin menegaskan di sini bahawa kita boleh lihat usahawan-usahawan semua peringkat, bukan saja usahawan muda yang dah pencen jadi usahawan, yang kaum wanita dan sebagainya, semua mengambil peluang ini. Dan saya dapat lihat ini daripada ialah program penjana HRDF. Ramai yang nak upskill dan reskill dari diri mereka supaya mereka boleh mengambil peluang dalam arus keadaan sekarang ini. Tetapi kita sudah maklum sekarang ni keadaan terpaksa dibangkitkan sekejap kerana mereka tidak boleh mengikuti kursus ini. Ini adalah kalau kita melihat kepada selepas keadaan ini, still is go digital.
kita kena disrupt the market, dan paling penting senjata yang kita ada sekarang ini adalah handphone kita lah. Handphone kita ni lah yang akan jadi marketeer kita. Handphone kita ni lah yang akan jadi kita punya suara yang akan ketengahkan kita. Dan maknanya sekarang ni bila kita berniaga adalah mungkin saya katakan 70% maya. Jadi kalau maya tu macam mana kita nak attract market maya ini? Kita perlu storytelling yang bagus. Kita perlu copywriting yang bagus. Dan semua ini perlukan latihan, perlukan pendidikan, dan ini yang harus dicari oleh usahawan-usahawan jika kita hendak hiduplah dan bernafas dalam keadaan sekarang ini. Ya, pastinya suatu keadaan ataupun mungkin permasalahan mendesak ataupun menuntut usahawan ini untuk terus kreatif dalam menyelesaikan masalah, dan mungkin creativity itulah keywordnya seperti apa yang Agil sebutkan. Tapi dalam masa sama, Agil, kita tidak boleh nafikan bahawa environment ataupun persekitaran ekosistem itu sangat penting dalam memastikan survival usahawan ataupun SME ini. Bagaimana Agil melihat peranan yang boleh dimainkan kerajaan dalam menyediakan ataupun mungkin sedikit sebanyak membantu selain daripada geran khas PKS sebelum ini, tapi malangnya tempohnya ataupun mungkin jumlahnya itu pun telah habis digunakan. Mungkin kita melihat kepada fasa baharu ataupun geran khas prihatin kepada usahawan 2.0? Ya, saya merasakan, Hakim, ini adalah sesuatu benda yang luar kotak yang harus diambil tindakan oleh kerajaan jika kita ingin memulihkan the ecosystem seperti kata Hakim tadi, ya. Syarikat-syarikat SME bukanlah syarikat seperti Asia X yang boleh deal dengan kreditor, boleh dapat haircut sampai 98%. Mereka ini adalah orang yang berniaga untuk hidup, bukan berniaga untuk kaya, ya. Jadi apa yang perlu sekarang ni ialah satu ekosistem yang kuat. Dan walaupun mungkin sebab kita harus melalui bajet November ni dan keadaan dan sebagainya, tapi yang saya rasakan kalau ada satu benda yang boleh diberikan oleh kerajaan sekarang ini ialah tolong lanjutkan semula auto moratorium kepada syarikat kewangan sekurang-kurangnya lagi 3 bulan. Sebab ini saya nak katakan di sini ialah ini saja yang mampu memberikan bantuan blanket kepada mereka ini yang akan yang boleh membantu dari segi aliran tunai. Ini cerita aliran tunai supaya mereka boleh makan. Ya, kita nak aliran wang tunai supaya mereka boleh memikirkan secara kreatif untuk lebihan kepada perniagaan mereka. Dan kita tahu dengan sejarah moratorium ini apabila dilaksanakan dia banyak membantu di ekosistem. Contohnya, terbukti retail trader banyak masuk di KLCC untuk invest. Lepas itu, kita juga lihat domestic market digerakkan, pelancongan tempatan digerakkan kerana ada lebihan wang. Jadi kita nak minta adakan semula, lanjutkan semula moratorium selama 3 bulan. Sekurang-kurangnya sampai Januari. Sebab kerana ini bila boleh memulihkan keadaan. Dan saya nak katakan sini, saya nak serukan kepada mungkin yang berhormat Menteri Kewangan, kalau boleh kita deferkanlah tahun kewangan 2020 ini. Ya, kita jadikan tahun 2020 sebenarnya tak wujud sebagai tahun kewangan. Ya, supaya kita boleh reset 2021. Sebab saya ada satu alasan yang sangat kukuh. Yeah. China ni merupakan kita punya traders biggest trading partner. Lepas China baru US, dan kedua Singapura dan sebagainya. Dan China sekarang is fully recovered. Saya boleh katakan fully recovered from this COVID-19. Ya, dan mereka dah bersedia nak trade, bersedia nak buat semuanya. Dan sekarang ni mereka hanya akan trade dengan country yang also free from this virus. Keadaan kita 2 bulan lepas, 3 bulan lepas adalah amat cantik. Zero, single digit dan sebagainya. Tapi sekarang ni masalah. So apa yang kita kena buat ni as a nation, as a country, we have to unite. Kita flatten the curve. Then by next year, we trade with bubble economy. And China, saya nak mengatakan saya betul-betul terharu melihat semalam menteri daripada China datang berjumpa dengan menteri luar, Datuk Hishamuddin. 2 perkara penting dia nyatakan. Satu, dia tambah pembelian kelapa sawit daripada kita. Dan kedua ialah mereka berjanji akan memberikan vaksin kepada kita. Jadi menunjukkan negara luar, our biggest exporter, country
ya bersedia nak bertrade dengan kita. Apa yang perlu is flatten the curve. Jadi sekarang ni, untuk kita flatten the curve, kita kena jaga SOP, kita kena ada dan sebagainya. Dan kita punya ekosistem kena bagus. Jadi ini yang saya mengatakan tadi, bahawa kerajaan perlu sediakan ekonomi yang kondusif.